أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Kepada para penonton, para jemaah sekalian, kaum muslimin, muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah di luar sana, para penonton? Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan suasana kehidupan hari ini dengan masalah COVID-nya. Kita hanya mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, pertolongannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keselamatan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para penonton rahimakumullah, tajuk kita berkenaan indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di syurga. Menerangkan tentang amalan-amalan yang boleh membantu kita untuk bersama baginda alaihi salatu wassalam. Di mana Rasulullah terangkan ada amalan-amalan yang ada yang kadang kita tengok, ada yang kita tengok mudah pula untuk dipermudahkan untuk kita bagi bersama baginda sallallahu alaihi wasallam syurga, syurga yang paling tinggi, Firdausul A'la, syurga yang paling hebat. Mudah-mudahan insya-Allah dikumpulkan bersama baginda alaihi salatu wasallam. Baik para penonton, hari ini kita nak membicarakan tajuk berkenaan cinta separuh mati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana kita akan lihat nanti bagaimana para sahabat Nabi dan mereka yang hidup selepas para sahabat sehingga kepada hari ini ada di kalangan orang-orang Islam yang mana cintanya ya Allah luar biasa. Saya namakan sebagai cinta separuh mati kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu pula satu kelebihan besar. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama baginda alaihi salatu wassalam. Anta ma'aman ahbabta, Rasulullah kata, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kalau kita orang yang paling cinta dengan Rasulullah, kita akan bersama baginda. Tapi kalau kita cinta kepada orang-orang yang bukan-bukan, pada orang yang tak betul, nah ini kita takut. Nanti jangan sampai di hari akhirat kita dikumpulkan orang-orang yang tak betul tersebut. Saya tak perlu sebutlah siapa dia kan. Tapi kita tahulah ini orang-orang yang tak sepatutnya kita mencintai. Yang sepatut kita cintai yang paling utama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Termasuklah juga mak bapak kita, orang-orang salih insya-Allah. Baik para jemaah, kita mulakan pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan, menanamkan dalam hati kita perasaan cinta yang kuat kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita beramal saleh yang membantu kita untuk bersama baginda. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak membicarakan berkenaan cinta separuh mati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan cinta itu sendiri insya-Allah akan membawa kita bersama baginda ke syurga. Dan bukan sahaja syurga biasa, syurga yang paling tinggi. Dan Rasulullah pun mengingatkan bahawa orang yang paling kita perlu cintai lebih daripada segala-galanya, lebih daripada semua orang, adalah mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana hadis menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna iman seseorang melainkan aku ini orang yang paling dicintai lebih daripada orang-orang yang lain. Baik, para jemaah rahimakumullah, ini akan kita lihat supaya apa dibawa kisah-kisah ini, supaya itulah membantu kita menambahkan rasa cinta. Dan mudah-mudahan sebagaimana dalam buku ini, indahnya bersama Rasulullah di syurga, amin ya rabbal alamin. Jadi kisah-kisah ini sebagai tauladan insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan kisah pertama, iaitu seorang sahabat Nabi, Thauban. Namanya Thauban, dia macam Anas bin Malik juga, sebagai khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau istilah kita sebagai pembantu rumah tak juga. Dia khadam ni makna kalau Rasulullah pergi mana nanti dia akan bantu. Dia itunya masih kecil macam Anas bin Malik masih belasan tahun, Thauban masih kecil belasan tahun. Baik, jadi macam Anas ni mak dia sendiri beritahu kepada Rasulullah, anak dia buatlah mana menjadi khadam kepada Rasulullah, apa-apa suruh dia je lah. Macam contoh nak suruh ambil barang ke, selipar nak angkat ke, ataupun barang-barang, dia akan tolong. Jadi mungkin kerana berkatnya dia tolong banyak Rasulullah. Anas bin Malik ni umur dia hidup 100 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang paling panjang umur, 100 tahun. Ada yang riwayat kata 103 tahun. Jadi mungkin antara 100 dengan 103 tahun. Kita sekarang ini tak payah 100 tahun, 80 tahun pun dah menggeletar. 90 tahun lagi tak tahu dah macam. Tapi ada juga menteri negara jiran kita, masya-Allah, 94, 95 sihat lagi. Baik para jemaah, kita lihat kisah Thauban di mana dia khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sudah dewasa, beliau ini berkahwin. Jadi beliau ni sering suka bercerita tentang baginda alaihi salatu wasallam. Apabila balik ke rumah bersama family-nya, dia akan cerita tentang Rasulullah. Orangnya begini, sifatnya begini. Sayangnya cinta kepada Nabi. Satu ketika dia teringat bahawa nanti Nabi satu hari akan meninggal dunia, wafat. Dan kita juga akan meninggal dunia. Adakah ini yang terakhir kita akan bertemu Nabi? Adakah tak bertemu lagi lepas ni? Dia mula merasa sedih, dah susah hati, tak senang hati. Kita pernah tak susah hati, tak senang susah, tak tenang fikiran apabila tak dapat bertemu Nabi ke, tak dapat bersama Nabi? Jarang kita kadang pun tak kisah. Tapi Thauban, sahabat-sahabat Nabi, mereka akan merasa susah. Kalau takut-takut di dunia saja dapat bertemu Nabi, di akhirat tidak. Jadi Thauban radhiyallahu anhu bertemu baginda dalam keadaan sedih. Dia kata, ya Rasulullah, apabila saya pulang ke rumah, saya selalu cakap tentang baginda, sifat kamu yang bagus, mulianya akhlak kamu. Satu kali saya terfikir, ini nanti Rasulullah akan wafat, meninggal dunia. Kita pun akan meninggal dunia. Takut-takut kita tak dapat bertemu lagi kepada kamu ya Rasulullah. Macam sedih dia. Mana jangan sampailah hanya setakat dunia saja kita bertemu, akhirat tak dapat bertemu. Kita mungkin sebagai ibu bapa dekat dunia dengan anak-anak, kita happy lah. Oh, ni anak kita, bagus. Pernah tak kita fikir nanti di hari akhirat, tak salah anak aku buat apa. Tapi sahabat-sahabat tak mau. Dunia nak bersama Nabi, akhirat pun nak bersama Nabi. Jadi Rasulullah pun tidak menjawab. Akhirnya datanglah wahyu memberitahu, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illah wa rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Berita gembira, Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala. Siapa dia itu? Minan nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang salih. Jadi setelah itu bergembiralah para sahabat, Thauban dan sahabat-sahabat yang lain. Yang penting kita cuba lakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul, mana yang kita mampulah.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita pun ada masa-masa pun sembahyang pun ada tertidur, ada masa-masa pun kadang-kadang terlajak, kadang-kadang pun terlupa. Jadi kita buat mana yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak mewajibkan kita melainkan apa yang kita mampu. Kita buat, kita usaha, tertinggal ke, qada ke, terlepas ke, terlupa, kita minta ampun sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali taubat, tengok bezanya dengan kita kadang-kadang pun tak ada fikir pun. Ada hari akhirat, adakah nak bersama dengan Nabi ke tidak? Kadang-kadang kita pun tak kisah je. Bukan kata dengan Nabi, dengan anak-anak pun pernah kita terfikir, nanti hari akhirat ni macam mana dengan anak-anak kita bang kat dunia je, akhirat pandai-pandai lah. Tapi para sahabat yang paling penting dengan Rasulullah, bertemu lagi ke tidak? Baik, ini pertama. Yang kedua, ini tajuk kita, cinta separuh mati kepada Rasulullah SAW, iaitu kisah Zaid bin Dathinah, muka surat 252 para jemaah dalam buku ni, di mana Zaid bin Dathinah ini ditangkap oleh musuh. Ini setelah peperangan Badar. Di kalangan kaum musyrikin ni mereka suka serang hendap. Serang hendap ni pasal border Madinah ketika itu tidak begitu kuat lah. Macam sekarang Singapura, Masya Allah, dia punya border, ada kapal terbang jaga, ada radar jaga. Siapa datang daripada Batam ke, daripada Malaysia ke, masuk berenang kat Singapura, boleh tahu ya. Pasal kita punya border, mana-mana negara pun ada punya border tu betul-betul jaga. Madinah ketika tu, ya Allah, kadang-kadang kaum musyrikin boleh masuk serang hendap. Jadi Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu ditangkap. Selepas perang Badar, mereka serang hendap, tangkap Zaid bin Dathinah dan dibawa ke Mekah. Bayangkan dari Madinah ke Mekah, dan beliau telah dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah untuk tujuan dibunuh sebagai membalas dendam atas kematian ayahnya Umayyah bin Khalaf sewaktu peperangan Badar. Ini memang dah fokus nak tangkap dia ni sebab kematian Umayyah bin Khalaf, bapa pada Safwan bin Umayyah. Mereka tangkap dia. Kemudian Zaid bin Dathinah dibawa kepada satu kawasan untuk dibunuh. Nak balas dendam lah ni. Pada saat itu orang-orang Quraisy berkumpul di situ beserta ketua musuh mereka, iaitu Abu Sufyan bin Harb. Ini ketika itu belum masuk Islam. Sebab Abu Sufyan ni dia masuk Islam last pada 8 lebih Hijrah. 2 tahun sebelum Nabi wafat, dia baru masuk Islam. Lambat sangatlah. Safwan bin Umayyah pun masuk Islam, tapi itu samalah setelah pembukaan Mekah. Jadi Zaid radhiyallahu anha ini bertemu dengan Abu Sufyan. Sebelum dibunuh ni, Abu Sufyan tanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, apakah engkau ingin Muhammad berada di tempat kamu sekarang untuk dipenggal lehernya, sedangkan engkau rehat bersama dengan keluarga? Mana, wahai Zaid, kau balik sudahlah, balik tinggal kat rumah, kan lagi bagus. Keserahkan Muhammad kepada kami, kita bunuh dia, kau rehat kat rumah." Lalu dijawab oleh Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu, dia kata, Masya Allah, dia kata, demi Allah, aku tidak mahu Rasulullah sekarang berada di tempat aku sekarang ni dalam keadaan terkena duri, ataupun Rasulullah berada di tempatnya sekarang ni di Madinah terkena duri, sedangkan aku pula sedang berehat bergembira di rumah bersama keluarga. Maknanya bayangkan, Dathinah mengatakan, kalau Rasulullah terkena duri pun sedikit, dia akan tidak reda, tidak akan rela untuk terkena duri, kalau sedangkan aku berehat kat rumah, berehat-rehat bersama keluarga. Macam kita sekarang ni para jemaah, ya Allah, ni umat baginda sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah hari ni. Kadang-kadang kita rehat, gembira saja, tapi umat Islam yang lain sedang ada bermasalah. Umat Islam di Syria sekarang ada 6 juta lebih pelarian. Ni sekarang tengah musim sejuk lagi, ya Allah, kadang-kadang makan tak cukup, pakaian tak cukup. Banyak sekarang badan-badan Islam minta bantuan. Orang-orang Yaman yang ada berlaku peperangan sekarang ni, di Hadramaut ke mana, ni ada sebahagian tempat yang berlaku perang ni, yang ada tak ada makan, tak ada ubat, hospital tak ada perubatan. Pernah tak kita terfikir? Sekurang-kurangnya kita berdoa kepada mereka. Jadi ini yang Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu, ketika kalau Rasulullah terkena duri pun aku tidak akan rela, sedangkan aku duduk kat rumah berehat. Mana sayangnya dengan Rasulullah macam itu.
Dan ketika itu Abu Sufyan merasa hairan. Itu sebelum dia masuk Islam, dia merasa hairan. Dia kata, ma ra'aitu minan nas. Aku tidak pernah melihat manusia ni, mana-mana manusia yang menyayangi seseorang sebagaimana sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Pelik dia kata. Makna mereka sanggup, kalau sanggup berkorban tu satu hal. Macam contohnya seorang ibu sanggup berkorban untuk anaknya, seorang ayah berkorban anak. Memang secara natural kita faham lah. Tapi ini bukan isu berkorban. Sampaikan Zaid mengatakan, kalau tempat Rasulullah sekarang terkena duri, sedangkan aku sedang berehat, aku tak rela. Kita dengan anak pun tak kisah. Anak kita jatuh kat rumah, kita tengah makan. Tak apalah, biar dia belajar. Biar dia bangun sendiri. Tapi ini dengan Rasulullah tak boleh. Terkena duri pun mereka tidak akan benarkan berlaku pada Nabi kita SAW. Ini berkenaan Zaid bin Dathina. Cinta luar biasa, cinta separuh mati kepada baginda SAW. Kita macam mana? Tak apalah, kita belajar ni mudah-mudahan dapat sikit-sikit lah. Kalau tak semua pun kurang-kurang dapat menambahkan rasa sayang dan cinta pada Nabi. Yang ketiga para jemaah, iaitu Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu, muka surat 254. Ini pun cukup luar biasa. Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu, ini dalam saya baca di sini, sedang berbarislah untuk pergi perang ni, dalam peperangan Badar katanya. Tapi dia berbaris ni dia tak lurus, tak straight. Jadi Rasulullah pun, Rasulullah sebagai seorang ketua tentera juga, jadi dia nak luruskan Sawad bin Ghaziyah ni, maka Nabi ada anak panah itulah. Jadi perut dia pula terbuka. Ni orang-orang susah nak pergi perang pun tak ada alat, tak ada baju pun, perut terbuka itu. Jadi Rasulullah pukul perut ni lah, pukul manja lah, mana yang terdedah tu dengan menggunakan anak panah. Dia suruh Sawad masuk dalam barisan. Luruskan barisan wahai Sawad, Rasulullah kata. Maka tiba-tiba Sawad bin Ghaziyah pun dia kata, wahai Rasulullah, kamu telah menyakitiku, maka berilah kesempatan bagiku untuk membalas. Pasal Rasulullah dengan anak panah mungkin terkuat sikit lah, kena perut terdedah lagi. Orang-orang Madinah susah ketika itu. Alat perang pun tak cukup. Maka para sahabat mendengarkan kata-kata Sawad agak terperanjat. Sebab apa pula orang ni nak balas ke Nabi pula. Jadi Rasulullah kata, menenangkan keadaan, maka Nabi mengatakan, ini anak panah, kamu ambil. Lalu baginda berkata, kalau kamu ingin membalas, maka balaslah wahai Sawad. Maka Sawad bin Ghaziyah berkata, sambil mengambil anak panah itu yang diberikan oleh Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, kamu memukulku di perut yang tidak ditutup pakaian. Maka kamu juga hendaklah mengangkat bajumu supaya nampak perut, nak pukul perut yang tak ada beralas. Sahabat lagi mendengar. Kalau istilah kita makin bingit, istilah bahasa kita bingit, ini betul-betul nak kena ni. Makin marah, tapi Nabi menenangkan keadaan dan kata, wahai Sawad, kamu mana? Okeylah, ni Nabi pun angkat, nampak kulit perutnya. Tetapi apa yang berlaku para jemaah? Sawad langsung membuang anak panah tersebut, lalu memeluk Nabi dengan erat sambil mengenakan kulit perutnya dengan kulit baginda yang mulia, sekaligus meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Sawad bin Ghaziyah ini nak pergi perang ni, maka Sawad pun peluk, kenakan perut Sawad yang tak cukup pakaian, orang-orang miskin susah pergi perang, dengan perut Rasulullah SAW yang tidak ada pakaian. Maka dia kata apa? Maka sahabat-sahabat pun dah merasa hairan, ni apa benda ni? Nak pergi perang ni? Maka sahabat berkata, beginilah yang aku inginkan wahai Rasulullah, kulitku yang hina dapat bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Ini semua kalau sekiranya peperangan ini adalah saat terakhir dalam hidupku. Masya Allah, mana cinta luar biasa. Cinta yang kadang-kadang, sebab tu cinta ni benda yang, banyak benda yang kadang-kadang tak masuk akal pun boleh berlaku. Ada orang dah sayang sangat, dia boleh buat benda-benda pelik-pelik. Macam seorang ibu dengan anak, dia boleh buat pengorbanan yang luar biasa, seorang ayah dengan anaknya. Jadi Sawad bin Ghaziyah dia buat benda pelik. Sahabat sendiri pun
terpinga-pinga apa benda. Jadi Sawat mengatakan, aku ingin sentuhan yang terakhir ni antara kulitku dengan perutmu ini, kalau mungkin ini yang terakhir kita bertemu ya Rasulullah. Inilah dikatakan cinta separuh mati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang seterusnya antaranya Abu Dujanah, muka surat 257. Abu Dujanah lagi, Masya Allah, pengorbanan yang luar biasa. Dalam peperangan Uhud, muka surat 257, ketika melihatkan anak panah menghujani Rasulullah dari segala penjuru, maka sahabat Nabi iaitu Abu Dujanah radhiyallahu anhu telah menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi tubuh Rasulullah. Kita tahu sejarah perang Uhud, di mana orang-orang yang berada di atas bukit yang Nabi suruh jangan turun sampai betul-betul perang habis. Tapi mereka dah nampak ni ghanimah ataupun barang-barang senjata perang sudah depan mata. Tengok orang-orang musyrikin semua dah lari ya bu. Mereka pun turun. Mereka tak tahu dekat belakang bukit itu ada musuh mereka yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika itu baru masuk Islam. Dia serang daripada belakang, habis pocah kacir tentera umat Islam. Sehingga ketika itulah peluang kaum musyrikin, dia panah dan melihat hujan seperti hujan anak panah nak kena Rasulullah. Maka Abu Dujanah buat? Dipeluknya Rasulullah, dijadikan belakangnya sebagai perisai, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihatkan belakang tubuh Abu Dujanah. Dia kata apa? Aku melihat di belakang tubuh Abu Dujanah seperti belakangnya binatang landak. Landak kan belakangnya yang tajam tu. Kerana banyaknya anak panah mengenai dan menusuk belakang tubuh Abu Dujanah. Masya Allah. Jadi landak kan kita biasa tengok bila kecil, belakang dia tajam. Tapi landak ni pula kuasa Allah Ta'ala. Dia boleh tembak dengan dia punya tajam dia tu. Sebab tu kita binatang landak ni jangan dekat-dekat. Sekali dia shoot dengan dia punya tajam tu, dia boleh dia macam ada senjata dia pula, boleh tembak orang pula. Ini Abu Dujanah, Masya Allah, dikorbankan belakangnya kerana mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan bukan itu saja, selepas Rasulullah wafat, selepas Rasulullah wafat tu, selepas Rasulullah wafat, jadi ada di kalangan golongan tabi'in, mereka hanya dapat melihat sahabat tapi tidak dapat melihat Rasulullah. Mereka sampai mengatakan kepada Anas bin Malik, dia kata, wahai Anas bin Malik, tunjukkan mata kamu, saya nak cium mata kamu. Kenapa pula? Sebab mata kamu, wahai Anas bin Malik, melihat Rasulullah yang kami tak dapat melihat. Mana berkatnya sahabat-sahabat punya mata, pasal apa dapat melihat Rasulullah. Ada yang kata, wahai Anas, berikan tangan kamu, saya nak cium tangan kamu. Kenapa? Sebab tangan kamu pernah salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka cium tangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan yang seterusnya ada di kalangan mereka selepas zaman tabi'in, zaman Imam Malik rahimahullah, ulama-ulama yang selepas itu, sehingga mereka kadang-kadang mendengar nama Nabi Muhammad pun boleh menitiskan air mata. Iaitu di mana dijawab oleh Imam Malik, muka surat 260, sesungguhnya aku telah melihat Muhammad Al-Munkadir, seorang mahir baca Quran, tidak akan ditanya akan hadis Nabi, melainkan beliau akan menangis kerana cintakan Rasulullah hinggalah kami memujuknya. Ada sampaikan orang dengar nama Rasulullah pun menangis. Rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar nama Rasulullah, buat tak kisah. Kadang-kadang ada jugalah rasa-rasa, tapi tak seperti mereka, insya-Allah. Baik para jemaah, saya setakat ni saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat. Tajuk cinta separuh mati kepada Rasulullah, mudah-mudahan mengumpulkan kita bersama Rasulullah. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.